Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, semua akan sampai Dajjal keluar, Dajjal keluar, Dajjal keluar. Dajjal semua buat naik status. Dajjal Tuhan sekalian alam sudah sampai. Manusia sebutan ketika itu. Bila dia sampai, kata Rasulullah, dia akan membawa bersama-sama dengannya kemewahan. Nabi sebut segunung roti. Kita tak boleh nak bayang, maksudnya makanan. Apabila dia sampai ke suatu kawasan, ucapan pertama Dajjal, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Sesiapa yang mengaku bahawa aku Tuhan mereka, maka mereka akan diberikan segala kemewahan ini. Lalu Dajjal tunjuk kepada satu bahagian tanah, maka keluarlah segala isi daripada tanah itu, emas, perak dan sebagainya. Maka berduyun-duyunlah manusia membuntuti Dajjal, kata Rasulullah, seperti mana pasukan lebah yang mengikuti tuannya. Kemana saja tuannya, ketua mereka pergi, ikut. Kita kata, Ustaz, Dajjal ni bukan dia, waktu dia keluar tu muka dia orang. Ya, muka dia manusia. Rambutnya panjang dan kerinting sampai bau, kerinting. Tubuhnya besar. Dan ketika mana dia keluar, mata kanannya buta dan jatuh sehingga ke sini. Dia jatuh sikit. Mata kanan ni buta dan terkeluar sikit. Tapi janganlah sampai sini. Itu zombie pula. Dia sini, bohong sangat kalau sampai sini, goyang pula. Nabi tak sebut. Nabi kata mata kanannya tersembul keluar sini. Sikit tapi huduh. Huduh lah, bukan manusia yang kacak. Seorang manusia yang huduh, dan beliau hanya melihat dengan mata kirinya sahaja. Bercakap dan berjalan seperti manusia biasa, macam manusia biasa. Tetapi disebabkan sihirnya yang besar, sihirnya yang hebat, maka ramailah manusia yang mengikutinya. Tuan-tuan sekalian, manusia ni dia huduh macam mana pun, kalau dia ada duit, dia ada harta, dia ada dunia, dia ada kemewahan, dan dia berkuasa, manusia akan ikut dia ramai-ramai. Tuan-tuan tengok Bashar al-Assad hari ni. Tuan-tuan sebut siapa yang lebih zalim daripada dia hari ni, walaupun dia Islam Syiah, agama Syiah lah, tak sebut Islam lah, dia agama Syiah. Siapa pemimpin kafir yang lebih jahat daripada dia, yang bunuh rakyat sendiri, yang nak mencecah sejuta dah, pelarian berjuta-juta, beratus ribu tentera dia yang masih sujud kepada dia walaupun dalam keadaan jahat macam tu. Tuan-tuan tengok artis antarabangsa yang tak ada akhlak, yang memang skandal berzina dan sebagainya, tak tutup aurat, pakai ketat. Berapa juta pengikut dia. Tengok Lady Gaga, wal'iyadzubillah, dia boleh menari, buat ritual sembah syaitan apa semua. Tengok berapa juta pengikut dia seluruh dunia. Dalam Malaysia, artis yang terang-terang tak semayang, artis yang terang-terang buat sekian. Cuba tengok dia punya pengikut dia. Satu gambar je, satu gambar je 200,000 yang like satu malam. Bukan dapat gaji 10 sen pun. Saya tengok dengan mata saya sendiri. Bila ada anak remaja yang duk tengok, duk follow Instagram, saya tengok ni, siapa dia ni? Memang kita tak kenal lah. Dia tak artis. Pengikut dia berapa ratus ribu. Ramai. Ni apa dia? Oh, dia upload gambar. Berapa yang ni like? Ratus ribu like satu malam. Kalau artis yang tak pernah bagi 10 sen pun, sekali gambar dia buat naik ratus ribu yang ikut. Kalau Dajjal datang dengan kekayaan yang dia bawa, Nabi kata berbondong-bondong akan membuntuti Dajjal ketika itu, seperti mana kumpulan lebah yang mengikuti ketuanya. Nak emas, dia bagi emas. Dia bukan bagi RM50, tuan. Dia bukan bagi 350. Dia bukan bagi pinjaman 15,000. Dajjal ketulan emas. Nabi kata, di mana dia tunjuk
keluarlah ketulan-ketulan emas dan perak, lalu dibahagikan kepada mereka yang menyebutkan Tuhan kami Dajjal. Wal'iyadzubillah. Dia bagi. Ngaku Tuhan. Tuan-tuan bayang, suasana waktu tu, ketua-ketua keluarga ni datang, ramai-ramai, semua dah nak makanan, nak minuman, apa semua ni. Tiba-tiba dia bagi emas pula, tapi dengan syarat, sebut aku Tuhan je. Boleh? Boleh. Kau bagi. Kalaulah nak tengok bola di malam akhir, di perlawanan final pun berpuluh-puluh ribu orang sanggup pergi, tuan. Final ni Kedah, bukan nak kata kat ni sini, tapi saya pernah balik daripada KL, malam tu final, sepanjang jalan penuh hijau kuning. Kata kat negeri sendiri, bukan ni. Saya berfikir tentang hadis ni. Akhirnya dapat tahu bahawa malam itu lebih 25,000 orang yang pergi. Perbelanjaan seorang paling sikit adalah RM100 untuk makan, tiket dan juga tambang pergi balik. Tuan-tuan darat 25,000 darat dengan RM100. 2.5 juta malam tu. Itu untuk tengok bola. Mana-mana pasukan lah yang terlibat dengan perlawanan akhir ni, mesti pergi berpuluh-puluh ribu orang untuk tengok bola yang kena bayar duit. Apatah lagi waktu Dajjal turun dalam keadaan tak ada makanan dan minuman, dia pula isytihar, aku nak bagi emas dan perak. Tuan-tuan bayang tengok berapa juta satu negeri yang akan ikut dia. Nas'alullah as-salamah. Dia sampai satu tempat, ucapan pertamanya, alastu bi rabbikum. Orang-orang yang lemah iman kesemuanya akan datang berhimpun di Dajjal. Orang yang beriman akan berhimpun di rumah. Satu rumah ada 5 orang, contoh. Adakah 5-5 selamat? Tidak. Ada rumah, anak dia pergi ikut Dajjal, 4 lagi selamat. Dia, isteri dan 2 lagi anak selamat. Ada rumah, suami isteri selamat, anak ketiga-tiga duduk dalam perhimpunan dengan Dajjal. Ada rumah, suami dan anak-anak selamat, mak pula pergi ikut Dajjal. Nabi kata, sehinggakan lelaki-lelaki beriman mengikat isteri dan anak-anak perempuan mereka. Sebab yang paling tergiur dengan tawaran emas Dajjal adalah, Nabi kata, di kalangan wanita. Emas tu tak, bukan dia tawar ni, emas. Siapa nak ambil emas? Bagi. Tentu yang ikut dia akan banyak ni. Bagi. Yang mengaku aku Tuhan, mengaku. Emas. Bukan kotak tisu. RM3 yang ni. Emas. Ambil. Yang mengaku aku Tuhan, datang ambil emas. Yang mengaku aku Tuhan, datang ke sini ambil emas. Nabi kata, wanita lah yang paling ramai sekali berlumba-lumba. Tuan-tuan bayang tengok. Ni Nabi cerita. Seorang suami yang soleh, dia duduk di rumah. Duduk jaga ni, anak isteri apa semua ni. Tiba-tiba dia masuk tandas ke mana sat, kelak-kelak hilang isteri dia. Update, duk selfie depan Dajjal. Ambil pegang emas ni, selfie. Suami pun tengok, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi kata, ketika itu kalian akan melihat lelaki-lelaki beriman akan mengikat isteri, ibu dan anak-anak perempuan mereka di rumah.